Seterusnya kita nak menjemput pula Encik Faisal bin Arsad dari Yayasan Keusahawanan Sosial dan juga Mobility One Sdn Bhd. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu rasulil ami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Pengacara Majlis, Tuan Pengarah Cikgu Naharuddin yang tadi bagi ucapan betul-betul sebagai pengarah nak buat kerja ya, praktikal. Cikgu Rosaidi, timbalan pengarah, pengetua-pengetua, guru-guru besar dan terus para hadirin sekalian. Saya daripada MPB Solution, adalah anak syarikat THP Solution Berhad, public listed company, 100% lah, 100% owned by THP Berhad, syarikat Bumi Putra, public listed company. Dan bersama saya adalah Cik Faizal, Cik Rosli daripada MPB Solution juga, dan juga Cik Amirul Syakirin, Amirul Sofi. Kami adalah daripada teknologi digital, keluarga digital, seperti mana yang Go Digital, Perlis Go Digital. Jadi harap Jabatan Pendidikan Perlis di negeri Perlis yang pertama lah. Kemudian Malaysia Go Digital. Jadi sekolah seluruh negeri Perlis menjadi satu dasar cashless. Saya cuma hari ini Datuk Husin adalah owner syarikat ni, public listed company. Dia ada dua public listed company, satu base kat Malaysia, dua dekat London, UK. Sebenarnya kami adalah syarikat yang betul-betul fokus pada digital. Kita ada mobile fintech, iaitu one call, jual SIM card lah, tapi SIM card tu dia ada e-wallet siap-siap. Dia ada e-remittance yang boleh transfer duit ke seluruh negara, transfer ke luar negara. Dan yang ketiga, dia ada connection dengan e-commerce platform One Mall. Yang kedua yang One Cent. One Cent ini adalah yang betul-betul menarik untuk pada sekolah semua. Download free. Jadi hari ini bila kita download ada 3 level. Jadi kalau adalah benda-benda sebentar lagi Cik Faizal akan terangkan. Cuma oleh kerana saya daripada negeri Perlis, Cikgu Naha, kita minta lah kami punya syarikat hari ini akan bagi bagus-bagus punya percuma punya ke sekolah-sekolah tanpa melibatkan keuangan. Itu yang dinasihatkan oleh pengarah pendidikan Jabatan Pendidikan Perlis dan harap sebentar lagi akan ada satu kupasan baik. Saya tengok rakan-rakan saya guru besar ni, saya kenal ramai pengetua sekolah. Dan saya harap satu hari ini berita gembira kepada pihak sekolah di negeri ini semua. Kami sebenarnya diluluskan oleh bank negara, walaupun bukan bank, tapi sebahagian bank-bank guna teknologi kita. Kita tak disebutlah bank-bank guna teknologi sebab kita memang fokus. Dan syarikat kita THP Berhad telah dijemput khas oleh bank negara untuk terpilih. Tunggulah berita gembira sebagai bank digital dalam Malaysia nanti. Untuk itu saya jemput Cik Faizal lah. Baik, terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali saya hormati Tuan Pengarah, Tuan Nahar, seterusnya kepada Timbalan Pengarah Bahagian Murid, Ustaz Nizam, pada ketua-ketua pengarah, penolong pengarah, pengetua-pengetua, guru-guru besar dan guru-guru. InsyaAllah hari ini saya cuba memenuhi inspirasi kepada apa yang telah diperkatakan oleh Tuan Pengarah pada hari ini, Timbalan Pengarah dan Ustaz Nizam sekali, insyaAllah hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, sebelum tu kita akan lihat satu video dulu sebelum saya teruskan kepada pembentangan saya. Silakan. RM1. Lagi dua? Itu dah best. Lagi satu, abang beli air RM1. Lepas tu, duit lagi lebih dia baki dia. Baik, terima kasih atas video tadi itu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video ini mengisahkan tentang bagaimana ibu bapa menanyakan anaknya bagaimana dia belanjakan duit wang saku telah diberikan kepada anaknya pada hari itu. Dan anaknya susah nak jawab. Pertama atas dasar faktor umur. Kemudian yang kedua, dia macam tak ada bukti dan dia quite blur.
tentang apa yang dia beli, dan akhirnya ujung-ujung dia tak tahu duitnya dibelanjakan untuk apa. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah salah satu daripada isu-isu yang biasa berlaku di sekolah, di mana ibu bapa sentiasa nak tahu ke manakah wang yang dibelanjakan oleh anaknya di sekolah. Tapi ini salah satu isu je tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, puan-puan, saya berada di depan hari ini bukan untuk memberi kerisauan, tapi untuk memberi berita gembira. Pertama sekali, saya faham apa yang telah dikatakan oleh Tuan Pengarah tadi dan mengikut pengalaman kami pergi ke sekolah-sekolah. Yang pertama sekali, apa yang pertama sekali pihak sekolah fikirkan ialah susah agaknya nak buat cashless ni. Tentu banyak prosedurnya, mesti banyak masalahnya, memang benar. Tapi dengan cara penyampaian yang betul, dengan cara training yang betul, dengan cara guide yang betul, insya-Allah masalah ini tidak akan berlaku. Apa pun jua perkara tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lakukan pasti mula-mula macam terasa berat. Tapi apabila dengan cukup latihan dan pendedahan, terutama kepada ibu bapa hari ini, yang mana rata-rata mak bapa hari ini perlukan kemajuan, perlukan pembaharuan daripada sekolah. Jadi insya-Allah dengan tawaran yang kami berikan pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan pasti akan gembira dan ibu bapa juga akan gembira. Namun salah satu yang penting saya ambil petikan daripada pengarah tadi, kita perlu bantu ibu bapa dan anak-anak kita keluar daripada kemiskinan minda. Mindset mereka kita kena bantu. Insya-Allah semua akan pasti kita dapat lakukan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali cashless, bila kita katakan cashless, dia akan melibatkan entiti di koperasi, dia akan melibatkan entiti di kantin, dia akan melibatkan kepada pelajar sendiri dan akhirnya kepada ibu bapa. Mengikut pengalaman kami, bila kita pergi ke sekolah koperasi umumnya, ada sekolah-sekolah yang mengalami kerugian dalam transaksi mereka. Sebab apa? Mereka tidak ada reporting yang baik. Produk keluar, barang banyak habis, tapi bila di hujungnya tidak cukup, maknanya ada loss. Kenapa begitu? Sebab masih ada lagi berlaku human error. Biasalah tuan-tuan dan puan, bila kita pegang duit ni, kadang-kadang duit tersusut dan siapa yang kena bebannya? Cikgu kita balik kena. Jadi melalui sistem cashless nanti yang sistematik, reporting dan segala perbelanjaan akan direkodkan secara sistematik oleh sistem. Jadi insya-Allah tidak ada lagi dakwa-dakwi bagaimana duit boleh hilang. Yang kedua tuan-tuan dan puan, bagi sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar yang ramai, kadang-kadang pembelian yang berlaku di koperasi itu memakan lama, memakan masa yang cukup lama. Tapi insya-Allah dengan sistem yang kami berikan ini, sepantas 2 saat saja pembayaran tu. Jadi tidak ada lagi masalah pembaziran masa pelajar-pelajar membeli barangan di koperasi. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, ada cerita bagaimana sekolah-sekolah yang mempunyai transaksi yang beribu-ribu ringgit terpaksa menghantar gurunya ke bank untuk hantar duit. Jadi apa risiko kat situ tuan-tuan dan puan? Ialah manalah tahu cikgu-cikgu kita ni dah puas berbakti kepada masyarakat, tiba-tiba diberi lagi tanggungjawab besar untuk menghantar duit ke bank pula pada waktu petang. Jadi menggunakan sistem cashless, duit semua akan direct deposit kepada akaun sekolah ataupun akaun koperasi. Entiti yang kedua, koperasi ataupun kantin. Saya faham pihak kantin mempunyai masalah besar, iaitu masalah untuk tukar wang kecil. Hari-hari terpaksa memikirkan bagaimana nak cari duit siling yang cukup. Hari-hari terpaksa berhadapan dengan masalah duit koyak. Hari-hari terpaksa berhadapan dengan duit yang dah rusuh, tak boleh pakai. Jadi bila kita gunakan sistem cashless, tuan-tuan dan puan-puan, masalah ni kita boleh hindari. Sebab apa? There's no cash involved. Yang hanya ada ialah penggunaan kad dan mesin ini sahaja. Jadi mudah bagi pihak kantin untuk memantau perbelanjaan dan juga tidak perlu memikirkan bagaimana nak simpan duit, bagaimana nak deposit duit kat bank pada petang tu, sebab everything can be done automatically. Tetapi ada satu lagi ya Tuan Pengarah, tuan-tuan dan puan-puan, isu sebagai ketua jabatan di sekolah, memang tanggungjawab pengetua guru besar adalah sangat besar, terutama anak-anak. Jika berlaku keracunan makanan, apa yang saya boleh katakan tuan-tuan dan puan, mengikut pengalaman kami, bila pelajar-pelajar menggunakan wang tunai, mereka ada tendensi untuk berbelanja di luar kawasan sekolah. Bila mereka ada wang tunai, sekiranya mereka keluar dan berbelanja di luar sekolah dan tiba-tiba keracunan makanan,
siapa juga yang susah. Namun jika kita gunakan sistem cashless, iaitu penggunaan kad itu hanya boleh digunakan dalam kawasan sekolah saja, yang mana koperasi kantin saja yang ada terminal ini, iaitu terminal yang kami akan bekalkan ini. Jadi pelajar-pelajar tidak ada kesempatan untuk berbelanja di luar. Apa kebaikan kepada pihak kantin? Pasti ada bisnes. Dan pihak kantin hanya perlu upgrade saja servis, tambah nilai kepada kualiti makanan dan menu makanan supaya pelajar-pelajar berbelanja dalam kawasan sekolah. Tak perlu lagi pergi keluar sekolah untuk membeli makanan-makanan di luar. Dan ini pasti akan membantu mengawal ke pelajar-pelajar kita daripada buat pembelian di luar sekolah. Entiti yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana cashless boleh memberi bantuan kepada pihak sekolah adalah ibu bapa. Kita sedar selama pandemik yang berlaku ni, dengan keadaan kesusahan dan keadaan kewangan yang masalah banyak, ibu bapa sentiasa tertanya-tanya apa yang sebenar anak-anak mereka belanja di sekolah ni. Kadang-kadang ada anak-anak ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia punya cerita kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang cikgu minta 20 sen, dia minta RM2. Kadang-kadang buku baru RM5, dia minta RM50, dia jual nama cikgu tu. Cikgu nama ni minta RM20 ya. Cikgu ni minta RM30. Nak beli apa? Ada beli buku ya. Jadi mak bapak ni dengan hati yang baik atau hati yang terbuka, nak anak nak berjaya, bagi je lah duit tu. Tapi akhirnya apa, tuan-tuan dan puan-puan, yang berlaku? Duit lebihan tu dia jualinya. Beli vape, beli benda-benda yang tak munasabah. Dan akhirnya apa yang berlaku? Ibu bapa merungut. Cikgu ni asyik pungut duit sekolah je. Asyik pungut itu, pungut ini. Dahlah kita susah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tidak ada ruang untuk memantau perbelanjaan anak-anak mereka di sekolah. Jadi melalui sistem cashless, mak bapak, ibu bapa, penjaga sendiri pun, mereka boleh melihat bagaimana duit-duit itu yang diberikan kepada anak-anak yang dibelanjakan di sekolah melalui sistem ataupun web base yang kita akan bekalkan kepada ibu bapa. So tidak ada dakwa-dakwa lagi. Contoh pembayaran yuran, nak beli uniform, nak beli t-shirt, nak beli ataupun nak buat pembayaran pergi trip, adalah duit rombongan ke ataupun duit nak buat derma, semua everything will be akan recorded dengan sistem yang kita akan bekalkan. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sistem cashless ini boleh memberi satu inspirasi, boleh memberi satu jiwa yang baru kepada sekolah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan selepas pandemik ni, semua orang agak murung cerita pasal COVID lah apa. Kita ubah senario ni. Apa yang akan dikatakan mengikut pengalaman kami, anak-anak ni kata, wah sekolah aku pakai kad lah bayar. Sekolah engkau ada? Inilah antara bagaimana respon yang kami terima daripada sekolah-sekolah yang sekitar yang tidak dapat lagi gunakan sistem cashless. Sebab mereka tahu untuk menggunakan sistem teknologi ini ataupun cashless ini bukan murah-murah, bukan kaling-kaling. Tapi nanti, tuan-tuan dan puan, saya akan bagi tawaran. Saya akan beri tawaran. Ya, InsyaAllah saya rasa benda ni pasti akan memberi berita gembira kepada Tuan Pengarah, kepada Tuan Timbalan Pengarah dan sekaliannya atas apa yang kami akan cuba sampaikan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Namun satu lagi perkara yang paling penting yang kita nak bawa di sini ialah bagaimana disiplin pengurusan kewangan itu dapat diberikan atau diajarkan di peringkat rendah lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah bagaimana kenapa kita perlu menjalankan sistem cashless di sekolah. Benar, mula-mula memang susah. Tapi saya pegang kata Tuan Timbalan tadi, dalam ketika ada orangnya. Tapi ada orangnya, ada ketikanya. Jadi untuk itu pertama kita akan lihat dulu video ini dan saya akan ulaskan. Silakan tonton bersama. Apa itu One School? One School merupakan sebuah sistem untuk pihak sekolah menjalankan urusan jual beli tanpa menggunakan wang tunai seperti shilling dan duit kertas. Dengan hanya menggunakan kad prabayar e-money, pelajar tidak perlu lagi membawa wang tunai, tidak perlu risau jika kehilangan duit. Kad prabayar juga boleh dijadikan sebagai dompet untuk membuat pembayaran di dalam kawasan sekolah. Ibu bapa pelajar boleh mengirimkan wang dan memantau perbelanjaan anak secara atas talian. Selain itu, sistem ini dapat mengatasi masalah kehilangan atau kecurian wang di dalam kalangan pelajar.
Sistem ini mampu mengatasi masalah kecurian wang dan pecah amanah. Pembayaran juga dapat dibuat dengan lebih pantas dan efisien. Berikut adalah komponen sekolah tanpa tunai. Sistem ini memudahkan pembayaran. Cuma masukkan nilai, sentuhkan kad pada mesin dan siap. Kad boleh ditambah nilai dengan menggunakan JomPay, deposit, terminal dan juga menggunakan telefon pintar. Aplikasi OneSend boleh digunakan oleh ibu bapa untuk tambah nilai kad anak-anak. Selain itu, portal juga disediakan untuk memantau perbelanjaan. Selain daripada itu, yuran sekolah juga boleh dibayar menggunakan sistem ini. Proses pembayaran akan mengambil masa yang lebih pantas dan selamat. Jika pelajar kehilangan kad, pelajar perlu melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak pentadbiran sekolah. Pihak pentadbiran sekolah akan membekalkan kad sementara kepada pelajar dan akan melaporkan kehilangan kepada pihak Mobility One agar syarikat boleh menyekat kad tersebut dengan serta-merta. Jika pelajar tidak menjumpai kad yang hilang dalam tempoh 1 minggu, syarikat akan membuat kad gantian baru dan kad tersebut akan dihantar kepada pelajar. Koperasi dan kantin juga boleh membuat pendapatan sampingan melalui jualan tambah nilai prabayar dan pembayaran bil. Ini adalah kos yang akan ditanggung oleh pihak syarikat. Kos tersebut adalah untuk membekal terminal serta kad SIM untuk kantin dan koperasi. Kos membuat kad untuk 500 pelajar serta kos operasi. Untuk menjayakan program ini, pihak syarikat bersedia untuk menajar sepenuhnya kepada beberapa sekolah angkat atau sekolah perintis yang akan menjadi sekolah peneraju program One School. Pihak sekolah tidak lagi menanggung kos kerana semua percuma. Hanya kos transaksi sahaja yang akan ditanggung oleh pihak sekolah. Video berikut adalah simulasi sebenar penggunaan One School Cashless program di sekolah yang mempunyai kapasiti melebihi 1,000 orang pelajar. Sebanyak 4 unit terminal. Pembayaran perlu dibekalkan agar proses transaksi di kantin sekolah lebih pantas dan mudah. Terima kasih kerana menonton. Baik, Tuan Pengarah, guru-guru sekalian, kita tadi satu klip video daripada syarikat kami. Dan memang ini adalah program CSR dan kami ingin beri tajan penuh kepada sekolah-sekolah berminat. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya semua benda-benda baru memang ada isu, tapi pastinya dia tidak mustahil. Dan kami pun telah buktikan. Mula-mula memang pergi ke sekolah, kadang-kadang yang pertama pengetua atau guru besar sentiasa memikirkan bagaimana nak beri kemudahan kepada anak murid atau ibu bapa. InsyaAllah melalui beberapa cara dan juga guideline serta training yang kita lakukan, benda-benda ini tak akan jadi isu lagi. Mula-mula saja tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita akan cuba menikmati manis sekali. Tuan-tuan dan hadirin sekalian, teknologi ini pasti akan berlaku dan sedang berlaku dan pasti akan menyeluruh. Cuma bila kita nak bermula? Atas dasar inspirasi Better People for Better Perlis, pada saya inilah waktunya. Inilah ketikanya. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melaksanakan program cashless di sekolah, inilah waktu yang terbaik. Dan sebelum saya mengakhiri presentation saya pada ini cuma saya nak tunjukkan contoh kad yang kita akan berikan kepada sekolah, iaitu staf, pelajar-pelajar dan seluruh warga sekolah percuma. Tiada ada ongkos. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat tentang program ini, teruskan kepada booth kami di sebelah sana. InsyaAllah kami akan beritahu. Dan lebih penting begini tuan-tuan dan puan-puan, kalau berminat terus daftar nama untuk kami hubungi dan kami cuma nak explain saja. Jadi pendaftaran dia mudah, bukan pendaftaran lah, lebih kepada kita nak perlukan nama guru yang ada dan kemudian nanti kami akan buat tindakan susulan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, tidak ada yang mustahil. Dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, saya berada di depan sini bukan untuk menambah kerisauan, bukan untuk menambah beban, tapi memang kita nak bantu. Sebab saya faham tuan-tuan dan puan, ini bukan bidang cikgu, terutama bahagian sistem-sistem lah terminal. Namun
saya katakan begini, saya juga bekas guru. Jadi saya tahu, saya sedar, saya faham apa yang sebenarnya pihak sekolah pening selalu, apa yang pihak sekolah worrykan selalu, apa yang pihak sekolah bimbangkan selalu. Tapi insya-Allah jika diberi cara latihan yang betul dan informasi yang betul, semua ini akan dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih juga kepada semua dan terutama kepada pengarah dan daripada rakan-rakan. Saya sudahi dan saya pas balik kepada Dr. Amar. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada satu minit, sekejap ya. Yang saya nak umumkan, ini satu 1 sen kita bagi percuma. Untuk hari ini kalau kita daftar 1 sen tadi download free dapat rebate ataupun cashback 3 level. Tapi oleh kerana yayasan sponsor kepada koperasi-koperasi sekolah, RM270 itu sepatutnya kena bayar, diberi percuma oleh yayasan. Dia dapat 12 cashback. Sebagai contoh, kami ada 11,000 kedai mamak yang kita register, kita buat MOU. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur ke, pergi Johor ke mana, walaupun kantin sekolah, pergi dekat sana pun dapat cashback, dapat rebate. Yang berikutnya ialah one call. One call ni kita lantik kumpulan pada pihak sekolah, sama ada lantik PIBG atau koperasi. Kita kalau guna, kita bagi balik rebate juga, cashback. Kita bagi sampai 77%. Kalau RM48 tu unlimited call, unlimited data. Jadi RM3 30% lah. Kalau sekolah ada 300 orang, 300 kali RM3, RM900 dah sebulan. Real time. E-wallet tu masuk dalam e-wallet koperasi sekolah ataupun PIBG sekolah. Jadi ada benda-benda lain lagi yang pihak tuan-tuan dan puan-puan pengetua-pengetua sekolah, guru besar dapat berhubunglah dengan Amirul Syukarin, Amirul Sofi, Cik Faizal sendiri dan juga Cik Rosli. Dengan kata-kata itu, ucap terima kasih kepada Tuan Pengarah dan Jabatan Pendidikan Polis. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan pada Dr. Amar dan juga Encik Faizal dari Yayasan Keusahawanan Sosial 1 Sen dan juga anak syarikat mereka Mobility 1 Sdn Bhd.